Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Cikgu Fia. Hari ini kita akan masuk bab kod arahan 3.2.1. Tajuknya struktur kawalan ulangan dalam penyelesaian masalah. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menghasilkan atur-cara yang melibatkan struktur kawalan ulangan dalam penyelesaian masalah. Baik, pertama sekali kita kena mengetahui konsep struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan ulangan ini membolehkan pengaturcara mengarahkan komputer untuk melaksanakan langkah-langkah tertentu secara berulang kali. Okey, terdapat dua jenis struktur kawalan ulangan yang awak akan pelajari dalam tingkatan 2 ini. Okey, iaitu struktur kawalan ulangan untuk dan yang kedua struktur kawalan ulangan selagi. Okey, struktur kawalan ulangan untuk ini dikawal dengan bilangan lelarannya diketahui ataupun bilangan ulangan ini diketahui. Sintaksnya adalah for. Manakala struktur kawalan ulangan selagi ini dikawal dengan keadaan bilangan lelarannya tidak diketahui. So, bilangan ulangan tidak diketahui, ya, maksud dia. Sintaksnya adalah while. Okey, untuk info ya murid-murid, struktur kawalan ulangan ini membolehkan sesuatu segmen kod yang panjang dapat diringkaskan. Jadi ini banyak memberi kemudahan kepada pengaturcara untuk membuat satu aturcara yang berulang. Seterusnya kita lihat kepada contoh 3.2.7. Okey, murid-murid semua boleh rujuk buku teks muka surat 144 ya. Baik, situasinya begini. Permainan interaktif dalam telefon pintar menggunakan struktur kawalan ulangan bagi mengawal fungsi log masuk ke aplikasi. Balkis diminta oleh guru untuk membangunkan aturcara yang mengawal log masuk dengan menggunakan struktur kawalan ulangan. Jika pengguna berjaya log masuk, aturcara akan paparkan selamat datang sebanyak 3 kali. Okey, langkah pertama ialah pernyataan masalah. Okey, kita perlu kenal pasti input. Apakah input yang terlibat? So, inputnya adalah ID untuk log masuk. Ya. Seterusnya kenal pasti proses. Proses yang terlibat adalah proses log masuk. Apakah struktur kawalan yang terlibat? Okey, struktur kawalan yang terlibat adalah while dan juga for. Okey, kenal pasti output yang ingin dipaparkan. So, output yang ingin dipaparkan adalah selamat datang sebanyak 3 kali. Okey, langkah yang kedua ialah kita menulis algoritma bagi penyelesaian masalah. Okey, pertama isytiharkan pemboleh ubah ID dan I. Okey, ID ni merujuk kepada nilai ID yang perlu dimasukkan oleh pengguna. Manakala I ni merujuk kepada indeks, okey, iaitu pembilang untuk memaparkan selamat datang ni 3 kali. Okey, yang kedua, setkan ID sama dengan 1, 2, 3 dan I sama dengan 1. Yang ketiga, pengguna memasukkan ID. Yang keempat, setkan jawab ID yang dimasukkan. Yang kelima, selagi ataupun while jawab tak sama dengan 1, 2, 3, maka ulang langkah 3. Selagi tak sama ID dia, maka pengulangan akan berlaku. Maksudnya pengguna perlu masukkan ID sampailah betul. Okey, bila dah betul, dia terus pergi step seterusnya yang keenam. For I kurang sama dengan atau sama dengan 3, maka paparkan selamat datang. So, selamat datang ni akan dipaparkan sebanyak 3 kali lah. Sebabnya I disetkan sehingga 3 kali. Kemudian dia akan keluar aturcara ataupun aturcara tamat. Baik, langkah 3 ialah kita melukis carta alih ya. Kita melukis carta alih. So, pertama sekali kita setkan ID sama dengan 1, 2, 3 dan I sama dengan 1. Kemudian kita paparkan mesej
masukkan nombor ID anda. So pengguna akan masukkan ID lah. Kemudian setkan jawab sama dengan ID yang dimasukkan. Jadi jawab akan memegang nilai ID yang pengguna masukkan tadi. Adakah jawab tidak sama dengan 123? Katakan pengguna jawab 321. 321 tu tak sama dengan 123? Ya, tak sama. So dia akan pergi naik semula ke atas. Minta pengguna masukkan ID yang betul. Okey, sampailah pengguna berjaya jawab ID yang betul. Katakan pengguna dah jawab 123. Adakah 123 tu tak sama dengan 123? Tidak. Bila tidak, maka dia berjaya masuklah. Dia masuk ke aliran tidak ni. Dia masuk ke sistem. Okey, kemudian dia jumpa isyarat pembilang pula. Okey, adakah I kurang atau sama dengan 3? Okey, I di sini kita dah setkan sebagai 1. So, I kurang sama dengan kurang atau sama dengan 3. Ya. So, bila ya, I sama dengan I tambah 1. Kemudian paparan selamat datang akan dipaparkan. Kemudian dia ulang balik. Dia ulang semula pergi ke isyarat pembilang. So, isyarat pembilang ni I kurang atau sama dengan 3. Dia dah setkan. Dia nak ulang, pengulangan ni berlaku sebanyak 3 kali. So, dia akan ulang sehinggalah isyarat cukup sampai 3 kali, barulah dia keluar daripada atur cara. Okey. So dekat sini, okey, dekat sini kita panggil sebagai yang ni, isyarat ni kita panggil sebagai lelaran yang diketahui bilangannya. Okey, lelaran yang diketahui bilangannya. Okey, bilangannya kita ketahuilah sebab kita nak ulang sebanyak 3 kali. Manakala I tambah 1 ni, kita katakan sebagai pembilang sentiasa akan dikemas kini dilaksanakan. Okey, dikemas kini setiap kali ulangan dilaksanakan sehinggalah I ni cukup 3. Okey, yang ni lah yang kita panggil sebagai gelung. Okey, proses gelung berlaku di sini. Okey, manakala jawab tak sama dengan 1, 2, 3 ni, ini juga lelaran. Tapi lelaran ni kita tidak ketahui bilangannya. Lelaran yang tidak diketahui bilangannya. Okey, tidak diketahui bilangannya. Okey, cikgu harap awak fahamlah. Baik, seterusnya kita akan menulis kod arahan dalam aplikasi Tony ataupun Python. Di sini cikgu tunjukkan penulisan kod arahan dalam aplikasi Tony lah. Okey, semua murid-murid boleh rujuk juga buku teks muka surat 145. Okey, kod arahan ada di sini. Okey, so kita tengok penulisan kod atur cara. Pertama sekali kita isytiharkan ID sama dengan 1, 2, 3. Okey, seterusnya kita isytiharkan pemboleh ubah jawab. Okey, untuk input, okey, pengguna masukkan input, iaitu kita minta pengguna masukkan ID. Okey, seterusnya kat sini kita gunakan arahan while. Sebab apa? While ini ialah arahan selagi di mana lelarannya kita tak ketahui berapa kali ulangan. So selagi jawab itu tak betul, jawapan ID itu tak benar, maka pengguna perlu masukkan ID semula. Kita mengarahkan, sistem akan arahkan pengguna masukkan semula ID. So jawab, while jawab tak sama dengan 1, 2, 3. So jawab sama dengan input. Okey, kita minta arahan ni, kita minta pengguna masukkan semula ID.
Okey. Baik. Jika dia berjaya masukkan jika dia berjaya masukkan ID 123, so jawab dah sama dengan 123, so dia pergi kepada else, lain-lain lah. Bila berjaya jawab, maka dia akan laksanakan pengulangan, sinteks pengulangan for. For ni kita nak gunakan sebab lelarannya diketahui. Kita tahu yang kita nak memaparkan selamat datang tu sebanyak 3 kali. Okey. For I in range 3. Kemudian print selamat datang. Okey, so teks selamat datang ni akan berulang sebanyak 3 kali. Okey, sebab dia menggunakan fungsi range ni. Ni fungsi range untuk pengulangan ya. Okey, seterusnya kita cuba run dan savekan sebagai ID. Okey, login lah. Login. Okey. So, nampak tak? Dia run. Masukkan nombor ID anda. Dia baca dekat sini. Arahan dia ialah atur cara memaparkan, masukkan ID anda. So, kita masukkan 321. Kita masukkan ID yang salah dulu. Nampak tak? Dia ulang balik. Disebabkan tak sama dengan 123, maka dia perlu masukkan semula nombor ID anda. So, kita masukkan 123 pula nombor ID yang betul. Cuba kita enter. Bila dah masukkan nombor ID yang betul, maka dia terus paparkan selamat datang. Dia terus pergi kepada syntax for ni. For I in range 3, print selamat datang. So, selamat datang ni dipaparkan sebanyak 3 kali sebab kita dah setkan kepada 3 kali. Okey. So, cikgu harap awak faham lah ya. Okey, sampai di sini saja kita punya kelas. Cikgu harap awak boleh mencuba sendiri di aplikasi masing-masing.